Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 2 ingin membahaskan tentang filem Mars atau dikenali sebagai Mimpi Ananda Rais Semesta. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Afiq Fidaus, Aiman Syafi, Muhammad Hafizan dan saya sendiri Muhammad Arif Alisha. Tanpa membuang masa, mari kita ke slide seterusnya. Pengenalan filem Mars. Mars merupakan singkatan daripada Mimpi Ananda Rais Semesta. Ia merupakan filem yang diarah oleh Shahrul Gibran. Dalam filem Mars mempunyai dua watak utama iaitu Tupon dan Sekar. Filem ini berasal daripada negara Indonesia. Dan penulisnya ialah John D. Rantaun dan Aiswaro Ang. Dan durasi filem ini adalah 150 minit. Filem ini dikeluarkan pada 4 Mei 2016. Latar belakang. Tupon yang merupakan wanita tua di kaki Gunung Kidul tanpa kenal lelah membesarkan Sekar Palupi untuk terus ke sekolah. Sang ibu yang merupakan buta huruf selalu membawa Sekar Palupi melihat alam semesta dan selalu menunjukkan lintang lantik, planet Mars. Ia selalu berkata bahawa Sekar boleh ke sana dengan ilmu pengetahuan. Sekar mampu meraih gelar master dalam bidang astronomi di Oxford University, Inggeris. Seterusnya adalah domain kognitif diasaskan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Ia membincangkan tentang pengingatan semula atau pengecaman, pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran. Domain kognitif menjadi tumpuan utama bagi kebanyakan pendidikan tradisional dan kerap digunakan untuk menstrukturkan objektif pembelajaran kokurikulum, pentafsiran dan aktiviti. Domain kognitif terdapat 4 peringkat iaitu tahap sensori motor, yang kedua peringkat pra-operasi, yang ketiga pula peringkat operasi konkret dan yang terakhir sekali operasi formal. Bagi aras pengetahuan, filem The Mars ini mengisahkan tentang Sekar Palupi yang tinggal di desa kecil, di mana tempat tinggalnya belum memasuki era pemodenan dan kental dengan kebudayaan. Kebanyakan mereka yang tinggal di sana adalah buta huruf, nikah pada usia yang awal dan kanak-kanak lebih memilih untuk mengembala lembu daripada bersekolah. Hanya terdapat beberapa orang sahaja yang berjaya menyelesaikan pendidikan sehingga SMA. Perkara ini berlaku disebabkan adalah pengaruh ekonomi. Pemahaman. Memahami masalah. Isu pertama, Sekar Palupi tidak berminat untuk ke sekolah kerana dia dibuli dan dihina oleh rakan sekolahnya. Disebabkan hal itu, Sekar Palupi mengambil keputusan untuk ponteng sekolah sehingga menyebabkan dia diberhentikan sekolah. Isu kedua, Pak Duko telah berjumpa dengan Tupon untuk mengajaknya ke rumah Pak Duko untuk membincangkan tentang hasratnya untuk melamar Sekar Palupi untuk teriman. Setelah itu, Pak Duko memberitahu tentang lamaran tersebut. Namun, Tupon tidak membuat sebarang keputusan kerana keputusan tersebut terletak kepada Sekar. Dari segi aplikasi pula, terdapat 2 isu di mana isu pertama ialah berpindah sekolah ke tempat baharu untuk memulakan hidup baru. Hal ini disebabkan Sekar iaitu anak kepada Tupon yang selalu dihina dan dibuli di sekolahnya dan terus membuat keputusan untuk berpindah ke sekolah baru untuk mengelakkan daripada dirinya dihina dan dibuli oleh rakan-rakannya. Di mana isu kedua pula ialah menolak lamaran untuk sambung belajar. Hal ini terjadi apabila Tupon datang ke rumah Pak Duko untuk membincangkan tentang lamaran yang dibuat oleh Triman kepada anak Tupon iaitu Sekar. Dalam pembincangan itu, Pak Duko telah memujuk Tupon untuk mempertimbangkan keputusan yang dibuat olehnya. Bagi analisis pula, kami memilih isu yang kedua. Cadangan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membincangkan secara bersemuka agar tidak menimbulkan konflik antara ibu dan anak. Contohnya, Tupon berjumpa secara bersemuka dengan Sekar dan membincangkan tentang lamaran perkahwinan yang dibuat oleh Pak Duko yang merupakan wakil kepada Triman. Namun, setelah membincangkan akan masalah ini, Sekar terus membuat keputusan dengan tidak menyetujui lamaran perkahwinan yang ditujukan oleh Pak Duko kerana Sekar ingin fokus terhadap pelajarannya serta melanjutkan pelajarannya ke universiti.
Sintesis. Setelah Sekar menolak lamaran Teriman, Tupon yang merupakan ibu kepada Sekar pergi ke rumah Pak Duko untuk menolak lamaran perkahwinan yang diberikan. Walaupun Tupon telah dihina oleh Pak Duko, Tupon tetap tabah dan ingin menyokong keputusan yang dibuat oleh Sekar yang ingin melanjutkan pelajarannya ke Universiti Jogja. Lalu setelah menolak lamaran perkahwinan tersebut, Tupon dan Sekar membuat keputusan untuk pergi ke Malioboro untuk berjumpa pakciknya iaitu Suwadi untuk meminta pertolongan mencarikan tempat tinggal untuk Sekar. Namun usaha mereka tidak berhasil kerana mereka tidak mempunyai alamat pakciknya. Tetapi usaha yang tak mengecewakan hasil, mereka telah dipertemukan dengan Ustaz Ngali yang merupakan kenalan mereka semasa di desa terdahulu. Setelah memberitahu kejadian mereka, Ustaz Ngali dan isterinya memutuskan keputusan dengan mengizinkan Sekar untuk menetap bersama mereka dengan mempekerjakan Sekar di rumah tersebut. Dengan tidak berfikir panjang, Tupon dan Sekar menyetujui keputusan yang diberikan oleh Ustaz Ngali dan isterinya. Penilaian, kelebihan pada filem Mars, Mimpi Ananda Meraih Semesta ialah pengambilan gambar yang cukup bagus. Benar-benar menggambarkan suatu kawasan seperti memberikan sensasi seolah-olah kita berada di tempat itu juga. Isi cerita atau kandungan cerita yang terdapat dalam filem ini sampai dan boleh dipetik. Antaranya ialah mengajarkan untuk terus melangkah maju. Tupon adalah seorang tunaksari yang bercita-cita ingin melihat anak semata wayangnya mencapai lintang lantik atau bintang cemerlang yang merujuk pada planet Mars. Keterbatasan yang dimiliki Tupon tak pernah menyulurkan niatnya. Akhir sekali, pengorbanan seorang ibu sangat tergambar dari sosok Tupon yang tanpa kenal lelah menyekolahkan Sekar hingga jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini mengajar kita bahawa cinta ibu dan pengorbanannya begitu luar biasa. Untuk kekurangan, sepertinya tidak terlalu banyak. Namun, hanya merasakan bahawa perpindahan pada gambar atau perpindahan cerita terlalu cepat, sehingga kurang nikmat untuk menontonnya. Hal ini kerana pada filem ini, isinya terlalu fokus pada sosok Tupon dan Sekar kecil sahaja. Kekurangan yang terakhir bukan pada filem ini, tetapi pada negara atau diri kita sendiri. Filem sebagus ini seharusnya lebih dikenali atau dipromosikan kepada khayalak ramai. Akhir sekali, kesimpulan keseluruhan dari filem The Mars ini ialah filem ini memberi impak yang positif kepada masyarakat. Hal ini kerana filem ini mempunyai banyak moral dan nilai murni yang boleh kita menjadikannya sebagai teladan. Terdapat beberapa nilai murni yang boleh kita mengambil iktibar dalam filem The Mars ini. Antaranya ialah menuntut ilmu. Kita wajarlah menuntut ilmu kerana ilmu itu merupakan satu ibadah. Contohnya, seperti sikap Palupi yang tidak pernah muak untuk menuntut ilmu sehingga berjaya graduasi ke peringkat master di England dalam jurusan astronomi. Yang kedua, kita sebagai umat Islam haruslah bersyukur dengan apa yang kita ada. Contohnya, Sekar Palupi yang selalu bersyukur dan tidak pernah mengurut serta tidak pernah meminta sesuatu kepada ibu bapanya dan menerima segala kekurangan dalam keluarganya. Dan last sekali ialah rajin. Kita mestilah rajin mengulang kaji pelajaran untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan. Contohnya, Sekar Palupi merupakan seorang yang rajin belajar dan tidak pernah berputus asa sampai berjaya mencapai impiannya untuk menjadi seorang astronom.